Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Masih Laila Mukhtar. Video kali ini saya nak cerita tentang Big Why dan mindset yang perlu ada jika anda nak berjaya dalam bisnes. Okey, untuk berjaya dalam bisnes anda kena ada Big Why yang cukup kukuh. As a Muslim, the mighty why adalah kita nak dapat redha Allah, kita nak masuk syurga, kita nak bertemu dengan Allah dan kita nak dapat syafaat Rasulullah. Itu the mighty why. Tapi di bawah mighty why tu adalah big why. Apakah big why yang boleh mencapaikan kita pada mighty why kita? Jadi bila mighty why kita mendapat redha Allah, berjumpa dengan Allah dalam syurga nanti, jadi big why kita ni akan berlandaskan redha Allah dan Rasulullah. Walaupun big why kita ni nampak dunia, tetapi kita nak jadikan dunia ini jambatan ke akhirat. Okey, seterusnya kita bercakap tentang big why. Big why ni apa? Big why ni adalah api yang membara dalam jiwa kita. Benda yang kita nak betul-betul untuk capai. Lain orang, lain big why. Kita jangan masuk ke dalam bisnes sekadar tiru-tiru. Oh, orang ni buat bisnes berjaya, aku nak cubalah. Oh, dia dapat saya income 2,000, aku nak cubalah. Tidak. Jika anda hanya tiru orang, tidak ada big why yang cukup kukuh, anda susah nak berjaya. So, anda kena gali dan cari sampai jumpa apa big why anda dalam bisnes. Big why inilah yang menjadikan anda senang nak berlari menuju visi anda. Big why ni juga akan jadi pemangkin semangat yang membolehkan anda tidur lewat dan bangun awal pagi. Kalau anda tersungkur sekalipun dalam bisnes dengan cabaran-cabaran yang anda, big why anda cukup kuat, anda akan bangun dan terus berlari mengejar cita-cita anda. Big why ni bukanlah sekadar, oh aku nak income 2,000 dalam Shaklee, oh aku nak bantu orang lain untuk berjaya. Tidak, anda kena gali betul-betul apa big why anda. Dia kan kalau nak tahu big why anda tu betul ke tak, bila anda bercakap pasal big why, bulu tengkuk ni meremang, anda boleh menangis, percayalah. Dan macam mana nak tahu big why? Tanya dekat hati yang paling dalam. Apa aku nak capai dalam bisnes ni? Aku nak buat bisnes ni berjaya, apa aku nak capai? Okey, dalam bisnes ni dia bukan semudah petik jari. Cabaran tu akan ada. Orang akan bercakap, orang akan kata macam-macam. Tapi bila anda ada big why yang kukuh, anda tidak peduli apa orang cakap, anda tidak peduli apa cabaran yang datang, anda akan terus redha. So, sebelum memulakan bisnes Shaklee, cari big why anda dengan jelas, dengan terang. Dan anda kena bayangkan suatu hari nanti bila anda buat Shaklee, anda akan dapat capai semua big why anda. Okey, saya bagi contoh big why saya yang dulu. Okey, kalau bercakap ni nanti menangis pula. Okey, big why saya dulu saya seorang engineer. Saya berkhidmat dengan Petronas 9 tahun. Tapi kerja saya sangat sibuk. Saya bekerja 7 hari seminggu. Bayangkan saya menjaga telaga minyak. Weekend pun saya kerja. Saya terpaksa bawa anak-anak ke pejabat. Tapi saya nak berhenti. Teringin nak berhenti, nak masa lebih bersama anak-anak. Sebab anak-anak saya besar. Anak-anak saya boleh meniarap, boleh bercakap. Bukan saya yang tengok dulu, tapi pengasuh yang tengok dulu. Bayangkan kalau anak-anak saya demam pun, kadang-kadang saya terpaksa hantar ke pengasuh. Sedangkan pada masa itu, anak-anak sangat perlukan perhatian saya. Tapi saya tak boleh nak resign macam tu saja, sebab saya ada komitmen lain. Saya anak sulung yang ada 4 adik lagi. Ibu dan ayah saya tidak bekerja tetap. Jadi mereka perlukan bantuan keuangan daripada saya bulanan. Saya rasa terpanggil untuk beri. Ada sampai satu masa tu, gaji Petronas pada masa tu 23 hari bulan. Saya ingat lagi mak call pada masa tu 20 hari bulan. Tengok bila cakap pasal big why dah sebab. Mak call pada masa tu 20 hari bulan. Dia kata beras dah habis, gas dah habis, mak minta duit. Pada masa tu saya seorang engineer. Tapi masa tu engineer gaji 2,000, tak sampai 3,000 lah awal-awal kerja dulu. Tapi saya tak boleh nak bagi duit dekat mak. Sebabnya dalam bank hanya tinggal 100 lebih. Dan saya spare kalau anak saya sakit. Sebab bila anak saya sakit, saya pergi ke pakar. Dan lepas tu baru boleh claim dekat syarikat. Dan anak saya sering sakit masa tu. Saya tak betul-betul konsum Shaklee lagi. Dan saya rasa macam aku kena buat sesuatu untuk pastikan apa yang mak aku nak, dia boleh dapat. Aku boleh beri apa yang mak aku nak. Sebab mak aku ni dah besarkan aku dari kecil sampai ketua. Tapi bila mak minta, mak ni dia takkan minta
mak ni dia takkan minta kalau tak perlu dekat anak, tapi bila mak minta tu mak dah perlu. Hati saya pecah. Macam mana saya tak boleh nak bantu mak saya sedangkan mak sentiasa ada bila saya perlukan mak. Okey, nampak tak big why? Saya bukan menangis buat-buat, tapi itulah big why saya untuk bagi keperluan mak ayah. Apa yang mak ayah minta saya nak bagi. Berbalik kepada tadi, saya nak anak-anak saya membesar depan mata, lebih masa bersama anak-anak, tapi saya tak boleh berhenti kerja sebab saya ada ibu dan ayah dan komitmen kepada family sebab saya nak sulung. Saya rasa itu tanggungjawab saya untuk memberi pada ibu ayah sebab ibu ayah dah banyak berkorban untuk saya. Dan mak saya ni seorang pejuang sebenarnya. Dia banyak berjuang untuk bantu ekonomi family, untuk besarkan kami. Mak pernah jual nasi lemak di depan kilang. Bangun seawal pukul 3 pagi jual nasi lemak untuk bantu ayah. Pada masa tu ayah berhenti kerja untuk buat bisnes, tapi bisnesnya kurang memberansangkan. Dia pernah bekerja di gerai di Medan Selera. Bangun awal, pergi market lepas subuh dah pergi market, kemudian pukul 1 malam baru balik rumah. Kesian. Pada masa saya bekerja sebagai engineer tu, mak saya masih menjual goreng pisang. Bayangkan, anak seorang engineer tapi mak masih meniaga goreng pisang di tepi jalan. Saya rasa terpukul dan saya rasa saya perlu buat sesuatu. So, 2 big why saya tadi, cukuplah 2 big why yang saya ceritakan tadi, membuatkan saya, aku kena buat Shaklee business betul-betul sampai aku boleh resign, sampai aku boleh beri allowance dekat mak dan ayah aku setiap bulan tanpa miss, sampai aku boleh beri apa yang mereka nak. Bila saya ada big why yang jelas, saya tekad untuk berjaya. Alhamdulillah, dengan niat yang murni, alhamdulillah Allah bantu saya untuk berjaya dalam Shaklee. Saya resign pada tahun 2013, bermakna dah 7 tahun saya resign, alhamdulillah. Saya ada banyak masa dengan anak-anak, alhamdulillah. Saya boleh bekerja dari rumah. Kalau saya pergi meeting mana-mana, saya boleh bawa anak-anak sekali. Boleh bagi perbelanjaan dekat mak ayah, alhamdulillah. Dengan Shaklee, alhamdulillah, asbab Shaklee, saya hantar mak ayah saya pergi umrah. Saya bantu perjalanan mereka ke haji. Saya belikan mereka kereta. Mak ayah duduk dalam rumah yang dah habis bayar dengan duit Shaklee. Alhamdulillah. Itu semua big why saya semasa saya bermula dengan Shaklee. Bila dah capai, katakan anda dah capai big why anda tu, anda kena setkan big why yang baru. InsyaAllah big why saya pada tahun hijrah ini, tengok, bila bercakap pasal big why, pasti kita akan rasa sebab itulah big why yang betul. Cari big why anda sampai anda jumpa. Okey, big why saya yang baru tahun hijrah ni, saya nak buat Shaklee sampai saya boleh beri zakat 100,000 sebulan kerana Allah. InsyaAllah, doakan saya. Big why ni saya rasa cukup besar. Moga-moga ia membantu saya untuk bantu orang lain lebih maju dan menyumbang. Bersama kita beri zakat kerana Allah. Ada lagi big why yang lain, tak apa, saya kongsi satu saja dulu. Okey, di samping itu juga big why ni akan bantu kita, guide kita untuk capai target kita. Dalam bisnes kita kena ada short term dan long term target. Target inilah yang membuatkan kita jelas arah tuju. Saya bagi analogi. Contohnya, kita nak pergi ke sesuatu tempat. Kita nak guna Waze kan? Kita masuk. Kita daripada Bangi nak pergi ke Johor contohnya. Kita set Johor Bahru. So, barulah kita boleh bermula dan menuju ke matlamat kita atau target kita. Kalaulah kita tak tahu nak ke mana, mungkin kita berpusing di Bangi sampai ke Sudah, sampai bertahun-tahun. Itulah dalam Shaklee, anda kena set short term target, long term target. Apa anda nak jadi short term? 1 tahun, lepas setahun ni nak jadi apa dalam Shaklee? Nak income berapa dalam Shaklee untuk capai big why anda? Setahun tu pecahkan kepada bulan. Bulan tu pecah kepada minggu. Ini boleh bincang dengan mentor anda sendiri. Kemudian midterm, 3 tahun. Apa anda nak jadi 3 tahun? Mungkin lagi 3 tahun contohnya anda nak full time Shaklee. Contoh, saya bagi contoh. Saya tak paksa sesiapa untuk resign buat Shaklee tau. Saya bagi contoh, macam target saya dulu, bila capai sesuatu target, masa tu saya buat, kalau income aku 2 kali ganda daripada gaji aku pada masa tu, aku berhenti. Tapi masa tu Allah bagi 2 kali ganda, saya masih sangsi. Kemudian saya move target saya, kalau bonus Shaklee 3 kali ganda daripada gaji engineer masa tu, saya berhenti. Alhamdulillah Allah bagi, dan pada masa tu saya rasa saya selfish. Tadi saya nak berhenti sebab anak kan. Saya selfish jika saya tidak resign. Pada masa tu saya istikharah. Allah mudahkan jalan.
Alhamdulillah akhirnya saya resign pada masa tu. Dengan masa tu gaji engineer pada masa tu lagi 110,000. Alhamdulillah, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Semua ni adalah kurniaan Allah. Okey, so long term. Bayangkan lagi 5 tahun apa yang anda akan capai. Bayangkan juga, kena visualize, kena feel it. Bila kita visualize, badan kita akan bergerak, bekerja ke arah itu. Tapi ia bukan mimpi kosong semata. Anda kena berusaha ke arah itu. Doa selalu, insya-Allah Allah akan bantu perjalanan bisnes anda. Okey, seterusnya adalah 5 mindset yang perlu ada jika anda nak berjaya dalam bisnes Shaklee. Okey, yang pertama adalah anda adalah CEO bisnes. Okay, kita ada upline kan? Saya nak beritahu, upline bukan bos. Upline bukan kuli, upline bukan bos. Jadi, bila upline bukan bos, jangan tunggu upline ketuk baru nak bergerak. Kita ada impian sendiri, kita pengemudi bisnes sendiri. Kita bukan nak capaikan upline punya impian. Kita nak capai impian kita sendiri. Kita ada big why kita sendiri. Jadi, kena berusaha, kena ada inisiatif, kena ada komitmen untuk bina empire bisnes kita sendiri. Bayangkan kita buat bisnes hari ini untuk kita capai big why kita dan untuk diwariskan kepada anak-anak kita suatu hari nanti. Bila kita ada CEO mindset, macam mana? Kita akan jaga bisnes kita, kita akan berusaha, kita akan berfikir macam mana nak majukan bisnes kita, betul tak? Okey, yang kedua adalah niat nak bantu orang. Okey, mindset yang kedua adalah niat nak bantu orang. Bukan berniaga semata-mata, bukan jual semata-mata. Okey, niat nak bantu orang ni saya boleh relate dengan malu lah. Dulu bila saya seorang engineer, saya malu nak berniaga sebab saya fikir saya nak menjual. Tapi sebenarnya bila saya tukar mindset saya, okey, aku nak bantu orang untuk sihat, aku nak bantu orang lebih bertenaga, alhamdulillah saya lebih berani, lebih mudah nak berkongsi. Ceritanya macam ni. Saya ada seorang subordinate saya, dia ada masalah penyusuan. Dia ada masalah penyusuan, dia duk mengadu dekat saya. Sebab kita orang sebenarnya lebih kurang sebaya. Tapi saya superior dia. Bila dia mengadu, saya tak cadangkan Shaklee sebab saya takut dia cakap saya menjual. Malulah pada masa tu kan, kita ni superior. Tetapi bila saya tukar mindset, aku nak bantu di dalam penyusuan, alhamdulillah dia beli RM1,000 untuk set Shaklee tu. Dan alhamdulillah sehingga sekarang saya ada organisasi yang besar di Sabah disebabkan saya buang malu saya tadi, malu tak bertempat. So jangan ada malu tak bertempat. Niat nak bantu orang, insya-Allah kita boleh pergi lebih jauh. Okey, bercakap pasal malu, sebenarnya mungkin ada orang malu sebab dia jual Shaklee je. Sebenarnya jangan malu sebab Shaklee ni sebab high class produk. Jadi sebab Shaklee ni high standard produk, produk dunia, world product. Dan dia bukan produk cika-cika ataupun produk yang keluar daripada kilang biasa, tukar label. Tidak, Shaklee adalah high class product. So jangan malu untuk jual, jangan malu untuk berkongsi Shaklee. So ia takkan merendahkan standard anda. Okey, seterusnya kena buang ego. Ni saya nak bercakap pasal mak Shaklee dan anak Shaklee. Mungkin mak Shaklee kita lepas SPM tapi kita engineer. Mungkin mak Shaklee kita lebih muda daripada kita tapi kita lebih tua daripada mereka. Walaupun mereka lebih muda, tapi hormat mereka as mentor. Kita kena buang ego kita untuk menuntut ilmu. Memanglah mungkin kita lebih tua, kan kita lebih berpengalaman, tapi dalam Shaklee mereka lebih berpengalaman. Mereka adalah mentor kita dan kita join Shaklee melalui mereka. So buang ego untuk belajar bisnes dengan mentor ataupun mak Shaklee anda. Okey, dalam Shaklee ni kalau nak berjaya, you kena ada organisasi yang besar. Bermula daripada diri you, mungkin 2-3 orang, tapi bina kumpulan. Ajak orang bersama-sama buat Shaklee dengan you. Kena suatu hari nanti you target untuk ada organisasi yang kukuh, bukan sekadar menjual saja. Kita nak buat Shaklee sampai suatu hari nanti kita ada passive income dan sampai ia boleh diwarisi kepada anak-anak kita. So, pasal topik bina organisasi, nanti tonton video The Big Picture of Business. So, tak adalah kita buat Shaklee letih sampai bertahun-tahun tapi masih belum grow. Macam saya buat analogi tadi, buat bisnes Shaklee macam kita sediakan dusun durian. Hari ini kita bekerja keras, insya-Allah ke depan kita akan tuai hasilnya. Okey, yang akhir sekali adalah ilmu. Jangan berhenti belajar. Walaupun saya master coordinator, walaupun saya dah capai peringkat tertinggi dalam Shaklee, jangan berhenti belajar. Terus belajar, terus belajar. Tak kisahlah ilmu soft skill, hard skill, ilmu marketing,
ilmu agama, terus belajar untuk terus berjaya. Hadir semua kelas yang Mak Syakili anda buat. Jangan hadir seorang-seorang, tapi ajak grup sebab kita nak bina organisasi kan. Hadir semua kelas secara online ataupun offline. Tonton semua kelas yang Mak Syakili ataupun mentor anda sediakan. Itu saja untuk video Big Why dan mindset dalam bisnes. Terima kasih. Jumpa di lain video.